Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap terang sikit baru nampak Ustazah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 1 hari ni subjek akhlak. Buka buku akhlak ni, tahun 1. Okey, sedikit ulang kaji apa yang kita dah belajar, tajuk-tajuk yang lepas. Ustazah suka buat ulang kaji supaya awak tak lupa. Okey, yang pertama akhlak ni kita belajar tentang akhlak mulia. Akhlak mulia tu apa? Perlakuan yang baik. Contohnya hormat ibu bapa, menjaga kebersihan pun. Itu adalah akhlak mulia. Seterusnya kita belajar tentang ucapan yang baik. Last pertemuan kita minggu lepas kita belajar tentang ucapan yang baik. Ucapan yang baik tu contohnya macam apa? Ucapan salam, Assalamualaikum. Awak pun jawab Waalaikumsalam. Itu adalah ucapan yang baik. Contohnya Astaghfirullahalazim. Ketika kita ingin memohon maaf, memohon ampun daripada Allah, ataupun kita melihat sesuatu yang buruk, ataupun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita ditimpa musibah ataupun kawan-kawan kita ditimpa musibah, itu adalah sebahagian daripada ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Okey, hari ni kita nak belajar tajuk baru. Okey? Are you ready? Okey, tajuk baru adalah adab tidur. Okey? Muka surat 18. Buku teks muka surat 18. Adab tidur. Adab tidur. Tidur pun ada adab ya. Okey, bismillah. Yang tak ada buku teks boleh tengok Ustazah punya skrin ni. Senang tengok Ustazah punya skrin je Kita belajar tengok satu buku. Jadi senang. Awak tahu mana Ustazah baca, kan? Okey, bismillah. Okey, adab tidur. Mengapa kita perlu tidur? Kenapa kita perlu tidur? Kenapa kita kena tidur? Kenapa kita tak main je sepanjang hari? Kenapa kita kena tidur? Kita kena tidur juga Tidur merupakan keperluan asas kepada setiap manusia. Tidur yang baik boleh memulihkan kesihatan dan merehatkan badan. Okey, inilah kepentingan tidur. Kita kena tidur satu hari. Kita bukan tidur sepanjang hari, satu hari kita tidur. Tak. Maksudnya satu hari tu kita mesti kena tidur sekali. Biasanya kita tidur bila? Waktu malam. Kalau qailullah orang panggil tu, sebelum zuhur kita tidur, sunnah. Okey, tidur yang baik boleh memberi kesihatan kepada kita, merehatkan badan. Lepas siang kita belajar, kelas, kerja, malam kita rehat, tidur. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya dianjurkan tidur dengan berbaring di sisi kanan. Tidak dianjurkan tidur meniarap kerana ia bukan sahaja membesarkan perut, tetapi merupakan posisi yang dibenci oleh Allah. Okey, sunnah ketika tidur, kita dah dapat satu adab kat sini. Adab ketika tidur. Sunnahnya tidur mengiring ke kanan. Gini gitu, mengiring ke kanan, menghadap kanan. Badan kita ni pusing ke kanan. Itulah adab tidur. Tapi kalau nak menghadap atas ke, pusing kiri ke, itu terserah. Ini sunnah. Sebab apa? Setiap sunnah Nabi tu ada kebaikan dia, hikmah dia. Kalau kita baring ke kanan, kedudukan jantung kita, kedudukan perut kita adalah dalam kedudukan yang baik ketika tidur. Itulah hikmahnya dari segi kesihatannya. Tidak dianjurkan, tidak digalakkan tidur meniarap. Meniarap macam mana? Menelungkup gitu menelungkup, badan kita menelungkup ke lantai, ke tilam. Itulah tidur meniarap. Tidur meniarap tidak digalakkan. Malah dibenci oleh Allah. Allah tak suka orang tidur meniarap ni. Dalam hadis lain ada yang mengatakan tidur meniarap ni tidur seperti syaitan. Jangan tidur meniarap. Tidur ikut sunnah Nabi, mengiring ke kanan. Kalau Nabi tu tangan dia buat bantal gitu, mengiring ke kanan. Okey, bukan sahaja dibenci Allah, boleh besarkan perut. Boleh boncitkan perut awak. Nak ke perut boncit?
Belum mengandung lagi dah perut macam orang mengandung. Tak ada Tidurlah menghadap kanan. Jangan tidur meniarap. Okey. Nombor 2, sabda Rasulullah lagi. Ketika melihat seorang sahabatnya yang tidur meniarap, Rasulullah bersabda, bangunlah. Ini ialah tidur yang dibenci Allah. Jadi bila sesuatu yang dibenci Allah, kiranya kita tak boleh buat lah. Betul tak? Allah tak suka, Allah benci. Kita nak ke Allah benci kita? Jadi benda ni memang tak boleh buat. Tidur meniarap tak boleh sebab Allah benci. Allah marah kita tidur meniarap. Okey, jom kita masuk kepada adab sebelum tidur. Sebelum tidur apa yang perlu kita buat? Membersihkan diri, mandi, menggosok gigi, bersihkan gigi, berwuduk, bersalaman dengan ibu bapa dan membaca doa sebelum tidur. Inilah adab ketika sebelum tidur. Balik sekolah, balik main petang-petang, sebelum tidur tu kita mandi. Make sure, pastikan kita mandi dulu. Bersihkan diri kita dulu. Takkan kita nak tidur busuk-busuk, tak mandi. Nanti mendatangkan penyakit. Gosok gigi, bersihkan gigi sebelum makan. Kenapa kita, bukan sebelum makan, sebelum tidur. Kenapa kita kena bersihkan gigi? Sebab kita dah makan, tengah hari, petang kita makan, malam kita nak tidur. Kalau kita tidur dengan gigi yang tak dibersihkan, akan menyebabkan gigi cepat rosak. Kuman-kuman tu tidur dengan kita sekali, kuman-kuman gigi tu. Sebab tu kita kena bersihkan. Kita kena pastikan keadaan diri kita bersih sebelum tidur. Seterusnya berwuduk. Sunnahnya berwuduk sebelum tidur. Bersalaman dengan ibu bapa sebelum tidur. Minta maaf dengan ibu bapa. Supaya tidur kita. Sebab kita ni kalau tidur, roh kita keluar. Apa dia? Roh kita ni keluar. Nyawa kita. Kita tak bernyawa masa tidur tu. Roh kita keluar. Boleh jadi kita tak bangun terus, tidur sampai bila, ataupun Allah masih bagi peluang untuk kita untuk bangun. Itu. Ada yang mati dalam tidur. Sebab tu sebelum tidur, minta maaf dengan ibu bapa, maafkan semua orang. Itulah Seterusnya membaca doa. Doa sebelum tidur. Jom kita tengok macam mana doa sebelum tidur. Okey, ikut Ustazah doa sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Ustazah. Bismikallahumma ahya wa amutu. Okey, inilah doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah, dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Itulah doa sebelum tidur. Adab bangun dari tidur. Bangun tidur pun kita ada adab. Baca doa dan kemas tempat tidur. Baca doa bangun tidur, kemas tempat tidur, kemas katil. Bangun awal pagi. Seeloknya lepas subuh jangan tidur. Sebab pagi-pagi ni Rasulullah kata Allah menurunkan rezeki memberi rezeki pada waktu pagi. Kalau pagi kita tidur, tak dapatlah kita rezeki. Seterusnya menggosok gigi dan bersihkan gigi. Sama juga, bangun tidur bersihkan diri juga. Lepas tu menunaikan solat subuh. Jangan lupa bangun pagi pergi sekolah boleh, bangun pagi pergi kerja boleh. Kenapa bangun pagi solat subuh tak boleh? Siapa yang bagi rezeki? Siapa yang bagi rezeki? Kerja ke? Bos kita ke? Siapa yang bagi ilmu? Cikgu ke? Tak, Allah. Semuanya Allah, dari Allah. Jadi kita kena dahulukan Allah dulu dalam mulakan hidup kita. Boleh? Solat subuh. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat je. 2 rakaat. Tak. Habis dah. Dah boleh pergi kerja. Dianjurkan masukkan air ke dalam hidung dan menghembus sebanyak 3 kali kerana sungguhnya syaitan bermalam di rongga hidung orang yang tidur. Ni dia. Masa berwuduk tu Okey, ni doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menghidupkan kami dan mematikan kami, dan kepadanya kami akan dikumpulkan. Okey, inilah doa selepas bangun tidur amalkan. Okey, untuk hari ini itu saja. Assalamualaikum.